Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan forum kita dengan umul kitab Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Melati kuntum, tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam ukhuwah, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin serta limpah kurnianya dapat berkumpul dan bertemu lagi dalam majlis ilmu atas talian untuk bersama-sama untuk membincangkan satu tajuk yang menarik yang akan disampaikan oleh barisan ahli panel kita yang hebat lagi berdedikasi dalam menyampaikan ilmu dengan forum yang bertajuk Menutup Aurat Asas Generasi Rabbani. Sebelum kita teruskan bicara ilmu kita pada hari ini, sukalah saya untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang terkenal di persada dunia. Yang pertama iaitu Profesor Dr. Nur Fatin Amaini binti Rahmat selaku pensyarah Ulumul Quran di Kolej Universiti Islam Selangor. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, khabar baik. Alhamdulillah. Seterusnya ahli panel kita yang kedua iaitu Dr. Nur Arisha binti Barini selaku pensyarah pengajian Islam di Universiti Sains Islam Malaysia. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah, baik-baik saja. Alhamdulillah, dan akhir sekali ahli panel kita yang ketiga iaitu Dr. Nur Dalila Diana binti Bandarasah selaku pensyarah pengajian dakwah dan pembangunan insan di Universiti Malaya. Apa khabar Dr. Dalila? Alhamdulillah, baik. Kita sudah berkenalan dengan ahli-ahli panel yang lain. Seterusnya saya akan terangkan perjalanan forum kita pada hari ini. Forum kita terbahagi kepada 4 slot iaitu yang pertama ialah pengenalan tentang aurat. Yang kedua tentang pembentangan isu yang berkaitan dengan tajuk yang akan disampaikan hari ini. Yang ketiga, konklusi isu. Dan yang keempat ialah sesi soal jawab di antara peserta dan ahli panel yang lain. Jadi kita akan bergerak ke slot yang pertama. Bismillah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, aurat dari segi bahasa ialah keaiban manakala dari segi syarak membawa maksud bahagian tubuh badan yang wajib ditutupi atau dilindungi dari pandangan orang lain. Menutup aurat adalah wajib bagi setiap mukallaf tidak kira lelaki ataupun wanita yang telah mencapai akhir balik. Mutakhir ini pegangan sebahagian umat Islam dilihat semakin longgar apabila terdapat dalam kalangan suami dan ibu bapa yang sengaja membiarkan isteri dan anak-anak mereka mendedahkan aurat. Perkara ini amatlah dikhawatiri dan menakutkan jika perkara ini semakin berterusan sehingga ke akhir hayat. Seterusnya kita pergi ke slide yang kedua yang saya menjemput Prof. Fatin untuk menjelaskan antara sebab generasi muda terpengaruh dengan ciri-ciri gaya moden masyarakat barat seperti yang telah berlaku dalam masyarakat kita. Dipersilakan Prof. Terima kasih kepada moderator. Jadi hari ini saya akan menerangkan tentang kepentingan menutup aurat. Daripada surah An-Nur ayat 31, Allah berfirman yang bermaksud, dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menyekat pandangan mereka dari memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan hendaklah mereka menutup belahan leher bajunya dengan tudung kepala mereka. Dan janganlah mereka memperlihatkan perhiasan tubuh mereka melainkan kepada suami mereka atau bapa mereka atau bapa mentua mereka atau anak-anak mereka atau anak-anak tiri mereka atau saudara-saudara mereka atau anak-anak bagi saudara-saudara mereka yang lelaki atau anak bagi saudara-saudara mereka yang perempuan atau perempuan-perempuan Islam atau hamba-hamba mereka atau orang gaji dari orang-orang lelaki yang telah tua dan tidak berkeinginan kepada perempuan atau kanak-kanak yang belum mengerti lagi tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menghentakkan kaki untuk diketahui orang akan apa yang tersembunyi dari perhiasan mereka. Dan bertaubatlah kamu sekali kepada Allah, wahai orang-orang beriman, supaya kamu berjaya. Berdasarkan kepada ayat Al-Quran tersebut, umat Islam baik lelaki maupun perempuan diwajibkan menutup aurat.
Aurat dari segi syarak bermaksud bahagian-bahagian tertentu pada tubuh seseorang yang wajib ditutup. Bahagian-bahagian ini wajib dijaga oleh setiap umat Islam daripada pandangan ajnabi. Dalam hal ini, tidak ada tawar-menawar. Mungkin banyak pertanyaan yang muncul. Kenapa aurat wanita haram ditampakkan kecuali terhadap mahram? Mengapa perempuan perlu menutup aurat? Jawapannya adalah kerana Islam sangat mendambakan kesucian dan Islam sangat memuliakan wanita, salah satunya dengan menjaga auratnya dengan setertutup mungkin. Maka dari itu Islam sangat membenci segala bentuk yang dapat memancing dan mengundang keburukan terhadap diri wanita atau bahkan dapat mengundang perzinaan sebagai akibat dari menampakkan aurat. Secara asasnya Islam tidak menolak sebarang bentuk urusan atau sesuatu perkara yang boleh mendatangkan kecantikan. Bahkan Islam sendiri menitik beratkan setiap perkara agar dilakukan dengan cantik, dalam keadaan baik dan elok serta menjaga kebersihan. Islam tidak ada menetapkan secara khusus bagaimana bentuk pemakaian bagi seseorang Muslim atau Muslimah seperti perlu memakai kain buatan apa, jenis apa, warna apa dan sebagainya. Kreativiti dalam pemakaian adalah terserah kepada individu tersebut mengikut kesesuaian tempat dan masanya selagi mana ia tidak melanggar batasan syarak. Apa yang Islam tekankan ialah konsep takwa dalam pemakaian. Justru ia merujuk pemakaian seseorang itu boleh menggambarkan ketakwaan bagi pemakainya. Maka sudah tentu pemakaian yang menggambarkan ketakwaan ialah pemakaian mengikut syariat Islam yang menutupi aurat, tidak mengundang fitnah dan mampu menjaga tubuh badan daripada sebarang kebinasaan. Jadi antara kepentingan menutup aurat ialah pertama, memelihara diri. Seseorang dapat mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang menjatuhkan kehormatan diri sendiri serta perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik. Oleh itu, imej diri sendiri dan keluarganya akan terpelihara. Yang kedua, umat yang bermaruah. Umat Islam yang berpegang teguh kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur luar yang tidak baik seperti budaya barat dapat membentuk umat yang mempunyai jati diri yang kukuh. Yang ketiga, mendapat keredaan Allah. Islam telah menggariskan panduan hidup bagi umatnya, di mana sebagai umat Islam, kita perlu menutup aurat. Pakaian dipakai perlu labuh dan tidak menampakkan kulit badan. Jika seorang Muslim itu dapat menutup aurat dengan sempurna, maka ia dapat mengelakkan diri daripada azab Allah. Dan terakhir sekali daripada surah Al-Ahzab ayat 59 Allah berfirman yang bermaksud, wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Sudah terang lagi bersuluk, Al-Quran dan As-Sunnah sudah memberi panduan kepada umat Islam dalam menutup aurat dengan sempurna. Dan semuanya terpulang kepada diri kita sendiri untuk mentaatinya. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu Wa Taala telah mensyariatkan kepada segala manusia untuk menutup aurat dengan sempurna demi menjaga kepentingan dan kesejahteraan manusia. Hal ini termasuk ketika beribadah, melakukan aktiviti, bersukan, ketika berjalan, belajar dan di mana sahaja anda berada, wajiblah patuhi segala suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebagaimana kita dapat lihat dengan panca indera kita pada arus pemodenan ini, terdapat salah faham tentang konsep menutup aurat oleh umat Islam itu sendiri. Sememangnya sebagai umat Islam, kita dituntut untuk sentiasa memajukan diri supaya tidak ketinggalan dan terus diperlekikan oleh pihak lain. Walau bagaimanapun, dalam mengejar angin perubahan ini, ramai di antara kita terlupa dan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai umat Islam khususnya dalam kalangan wanita Islam tidak menyedari bahawa fashion pakaian diperagakan sebahagiannya bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya untuk menjaga aurat dengan sempurna. Itu saja daripada saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Prof. Fatin atas penjelasan yang mudah difahami sebentar tadi. Tuntasnya, jelaslah bahawasanya perkara ini sering berlaku dalam kalangan generasi muda, lagi-lagi dalam kalangan kaum hawa. Oleh itu, kaum hawa haruslah berwaspada dalam menjaga aurat dengan berkasakan ilmu fardu ain agar dapat memelihara aurat bak mutiara.
Seterusnya saya menjemput ahli panel yang kedua dalam menjelaskan akibat-akibat jika manusia tidak menutup aurat dan akibat menutup aurat dengan sempurna. Jadi saya menjemput Dr. Dalila untuk kongsikan kepada kita. Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan sedikit tentang impak yang boleh berlaku apabila kita menutup aurat atau sebaliknya. Berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Hadis, amat jelas bahawa isu aurat bukanlah isu remeh dan cabang. Ia adalah termasuk dalam kategori hukum kati dan usul. Ini adalah kerana dengan terbukanya aurat, maka ia boleh mencambah dosa-dosa lain seperti zina, mengandung anak luar nikah, bercerai suami isteri akibat curang, membunuh anak luar nikah, putusnya hubungan keluarga, sumbang mahram dan pelbagai lagi. Perihal syaitan mensasarkan dosa buka aurat ini sebagai dosa dan utamanya ada disebut dalam Al-Quran dari firman Allah. Artinya, maka syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya yang tertutup dari mereka iaitu auratnya. Surah Al-Araf ayat 20. Agama Islam, agama yang memuliakan manusia. Di antara contoh kecilnya yang perintah menutup aurat yang disebut oleh Allah sebagai tindakan menghias diri. Wahai anak cucu Adam, pakailah perhiasan kalian pada setiap memasuki masjid. Surah Al-Araf ayat 31. Apabila kita menutup aurat, antara kesannya adalah kita selamat daripada azab neraka. Ada dua macam penghuni neraka yang tak pernah kulihat sebelumnya. Kelompok lelaki yang memegang cemeti, laksana ekor sapi, mereka mencambuk manusia dengannya. Dan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang, sesat dan menyesatkan, yang di kepala mereka ada sesuatu yang mirip punuk unta. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak akan mencium baunya. Sedangkan bau syurga itu tercium dari jarak yang jauh. Hadis riwayat Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahawa dimaksudkan dengan wanita-wanita yang berpakaian namun telanjang ialah mereka yang menutup sebahagian tubuhnya dan menampakkan sebahagian lainnya dengan maksud menunjukkan kecantikan dan ingin perhatian halayak ramai. Yang kedua adalah menutup aib dan rahsia yang ada pada diri kita. Dengan menutup aurat dengan sempurna, kita dapat mengelakkan orang daripada melihat kepada kecacatan yang ada pada tubuh kita. Dan itu dapat mencegah penyakit kanser kulit. Kanser adalah kumpulan penyakit yang menyebabkan sebahagian sel tubuh berubah sifatnya. Penelitian kajian menunjukkan kanser kulit biasanya disebabkan oleh sinar UV yang menyinari wajah, leher, tangan dan kaki. Kanser ini banyak menyerang orang berkulit putih sebab kulit putih lebih mudah terkena sunburn akibat kurang melanin. Wanita memiliki daya tubuh lebih rendah daripada lelaki, oleh itu wanita lebih mudah terserang penyakit khususnya kanser kulit. Disebabkan itu, cara untuk melindungi tubuh dari kanser kulit adalah dengan menutup kulit dan sebahagian kepala menggunakan pakaian yang tidak jarang dan longgar agar tidak terdedah daripada sinar matahari. Akhir sekali adalah melambatkan penuaan. Penuaan adalah proses semulajadi yang sudah pasti dialami oleh semua orang iaitu lambat proses pertumbuhan dan pembelahan sel-sel dalam tubuh. Oleh itu, kita hendaklah menutup tubuh dengan sempurna seperti yang telah disyariatkan supaya untuk mengelakkan gejala-gejala ini daripada timbul. Seterusnya, akibat daripada kita tidak menutup aurat. Antaranya adalah mencemarkan kehormatan dan maruah diri, mendorong kepada berlakunya perkara maksiat, tidak melambangkan kepribadian seorang muslim sejati dan akhir sekali terdedah kepada gangguan lelaki yang tidak memorat. Itu saja daripada saya. Terima kasih.
Alhamdulillah, terima kasih Dr. Dalila atas penerangan yang amat lengkap untuk kita memahami isu tersebut. Sebagai pegangan seorang mukmin, terdapat pelbagai manfaat dan kebaikan jika kita mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menutup aurat dengan sempurna, lalu dapat menjaga harga diri daripada tercemar. Setiap manusia di dunia ini, seburuk apapun masa lalunya, mereka selalu mempunyai kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik dan juga memiliki kesempatan untuk menjadi muslim dan muslimah yang soleh dan solehah dengan cara hijrah atau berubah menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah pendekatan yang boleh diambil oleh kaum Hawa yang ingin memulakan penghijrahan dan juga apakah nasihat kepada kaum Hawa yang sudah tersedia menutup aurat agar mereka terus konsisten dalam proses hijrah? Dipersilakan Dr. Arisha untuk menjawab. Terima kasih diucapkan kepada Cik Pengerusi yang aktif dan petah bertanyakan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam konteks aurat yang penuh dengan ilmu ini, sememangnya kita tahu bahawa kewajipan menutup aurat adalah salah satu perkara yang perlu dititik beratkan dari kecil lagi. Aurat adalah anggota badan yang tidak boleh dinampakkan dan diperlihatkan kepada orang lain. Berdasarkan konteks yang telah dihuraikan oleh para panel kita yang lain, jelas bahawa aurat menggambarkan kesucian dan kesejahteraan agama Islam. Namun, apakah langkah menutup aurat bagi yang pemula dan yang siap sedia untuk menutup aurat? Sesungguhnya hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah amat menyanjungi hamba-Nya yang tidak berputus asa untuk bertaubat. Antara langkah-langkah yang boleh dilaksanakan ialah bermula dengan pakaian yang longgar dan telap. Kebiasaan memakai baju yang longgar atau tidak ketat akan menjadi norma baharu dalam kehidupan seharian kita dalam berpakaian. Tata cara memakai pakaian yang menepati syariat Islam adalah dengan memakai pakaian yang tidak mengikut tubuh badan, terutamanya kaum wanita. Kaum wanita perlu menitik beratkan tahap kelonggaran pakaian mereka bagi memastikan ianya tidak menjolok mata jika dipandang. Justru pakaian yang telap bermaksud pakaian itu tidak jarang sehingga terlihat penampakan bayang tubuh atau kulit. Kebanyakan umat Islam memandang remeh terhadap isu ketebalan pakaian mereka dan lebih mengikuti fashion terkini yang sedia ada. Umat Islam haruslah mengikut garis panduan pemakaian mengikut syariat Islam yang menormalisasikan pakaian yang tidak ketat dan tidak jarang dalam liku-liku kehidupan seharian. Langkah yang seterusnya khas untuk para wanita iaitu pemakaian tudung melebihi paras dada. Seperti yang dapat kita lihat, kebanyakan wanita zaman era pemodenan ini memandang remeh terhadap isu ini. Mereka lebih gemar mengikuti fashion terkini yang menampakkan anak rambut, telinga dan leher. Kita boleh mengajar diri kita sendiri dengan melabuhkan sedikit kain tudung melebihi paras dada. Jika kita terbiasa melakukannya, perasaan janggal itu akan muncul dalam sanubari apabila memakai tudung yang berkain singkat. Contohnya, jika kita terbiasa dengan bawal bidang 45, apa kata kita mengajar diri kita untuk memakai bidang 48 pula bagi meliputi paras dada. Sejujurnya, jika tudung dilabuhkan, para wanita akan nampak lebih ayu dan lebih sopan berbanding memakai secara ala kadar. Islam tidak melarang wanita untuk berfashion, namun bagaimanakah kita mengaplikasikannya supaya masih dalam garis panduan Islam yang sebenar? Semuanya terletak pada tangan kita sendiri, sama ada untuk memilih yang baik ataupun memilih yang buruk. Di samping itu, langkah yang seterusnya ialah mempelajari ilmu agama. Berdasarkan langkah ini, terdapat banyak cabang ilmu yang boleh diperolehi dalam era pemodenan ini. Semuanya bermula dengan niat dan usaha seseorang umat untuk terus berusaha dalam menutup aurat. Contohnya, kita boleh mendengar ceramah agama melalui aplikasi YouTube atau TikTok dan kita juga boleh bertanyakan soalan kepada para ulama atau seseorang yang pakar dalam hal ehwal agama. Tidak ada ruginya dalam mempelajari sesuatu perkara yang baharu dalam kehidupan demi agama Islam yang suci.
sentiasalah membawa perubahan yang lebih baik kepada diri kita sendiri. Ianya akan memberi kelebihan yang besar kepada diri kita di akhirat kelak. Sesungguhnya Allah telah menganugerahkan semua makhluknya akal yang sempurna bagi memilih jalan yang benar atau jalan yang salah. Mempelajari ilmu agama, terutamanya isu aurat, perlu ditegaskan dalam setiap lapisan masyarakat di seluruh negara, tidak kira bangsa dan warga negara. Islam itu memudahkan dan ianya tidak membebankan para umat. Jika kita sentiasa melihat dari sudut yang positif, maka pandangan kita terhadap Islam akan murni-murni belaka. Garis panduan yang telah ditetapkan dalam Islam menunjukkan bahawa Islam sangat menjaga kesucian dan keharmonian seseorang dalam berpakaian. Setiap manusia di muka bumi ini wajib berusaha untuk menutup aurat dalam apa jua keadaan. Oleh itu, terdapat beberapa langkah yang telah ditekankan sebentar tadi dapat sama-sama kita menormalisasikan dalam liku-liku kehidupan agar dapat membentuk umat Islam yang sejati. Itu sahaja daripada saya. Kita teruskan kepada moderator. Terima kasih Dr. Arisha atas perkongsian konteks sebentar tadi. Suka saya untuk rakungkan bahawa penghijrahan bukanlah mudah, tapi jika kita melakukan ia dengan istiqamah dan dengan niat yang betul, insya-Allah Allah akan mempermudahkan laluan tersebut. Terusnya kita akan pergi ke sesi yang ketiga, iaitu konklusi isu. Mungkin Dr. Arisha boleh kongsikan? Di sini ingin saya simpulkan bahawa setiap lelaki dan wanita yang beragama Islam wajib menutup aurat mengikut kaedah yang ditetapkan oleh agama Islam yang bersandarkan Al-Quran dan Hadis. Islam bukanlah agama yang jumud menghalang umatnya dari berfashion. Namun Islam tidak membenarkan umatnya dari berfashion yang di mana fashion tersebut melanggar batas-batas ketetapan dalam menutup aurat. Dan ia juga adalah untuk memelihara lelaki dan wanita Islam dari unsur maksiat dan unsur fitnah seperti dieksploitasi dalam dunia penggambaran dan fashion. Itu saja yang dapat disimpulkan daripada perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih Dr. Arisha atas konklusi sebentar tadi. Alhamdulillah selesai sudah konklusi kita. Akhir sekali kita akan beralih ke slide yang terakhir, iaitu soal jawab oleh peserta dan ahli panel. Jadi saudara dan saudari boleh kemukakan soalan di ruangan komen. Saya silakan ahli panel untuk menjawab soalan yang pertama. Soalan daripada saudari Farah Fazana, iaitu apakah batas aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam? Dipersilakan Prof. Fatin untuk menjawab soalan tersebut. Apakah batas aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam? Adakah terdapat sebarang perbezaan meskipun mereka sesama jantina? Menurut pendapat majoriti ulama fiqh, batasan aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam adalah sama dengan hukum batas aurat dengan lelaki ajnabi. Ini bermakna keseluruhan bahagian tubuh adalah aurat kecuali muka dan dua tapak tangan. Walau bagaimanapun, ada pendapat kedua daripada sebahagian ulama fiqh mazhab Syafi'i. Ia menyatakan aurat wanita Islam dengan wanita bukan Islam adalah seluruh tubuh kecuali kepala, tangan dan juga kaki. Menurut petikan daripada laman web rasmi Mufti Wilayah Persekutuan, Imam Zakaria Al-Ansari pernah menyebut dalam kitabnya Asna Al-Matalib dengan berkata, dan bermula wanita muslimah itu berhijab di hadapan wanita kafir sebagai satu kewajipan. Justru haram membiarkan wanita kafir merenung ke arahnya berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nisa ayat 31 yang bermaksud atau perempuan-perempuan Islam dan wanita kafir itu bukan daripada kalangan wanita beriman. Ini kerana kemungkinan wanita kafir itu akan menceritakan rupa paras wanita muslimah kepada lelaki yang kafir. Justru tidak boleh dibenarkan wanita kafir masuk ke dalam hammam iaitu bilik mandi awam sedangkan ada bersama wanita muslimah di dalamnya. Benar diharuskan bagi wanita muslimah untuk mendedahkan bahagian tubuh yang terdedah ketika bekerja.
Menurut Imam Shihabuddin Al-Ramli, istilah mendedahkan bahagian tubuh yang terdedah ketika bekerja membawa maksud wajah, kepala, tapak tangan hingga siku dan tapak kaki hingga ke lutut. Menurut Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Syekh Hasan Al-Kaf, ia membawa maksud kepala, tengkuk, tapak tangan hingga ke pangkal lengan serta tapak kaki hingga ke lutut. Ayat ketika bekerja pula membawa makna sebarang keperluan tugas seperti melakukan kerja-kerja rumah dan yang berkaitan dengannya. Secara kesimpulannya, majoriti ulama fiqh menyatakan bahawa aurat wanita Muslim dengan wanita bukan Islam adalah seluruh badan tubuh kecuali wajah dan dua tapak tangan. Bagi sebahagian ulama mazhab Syafi'i pula, mereka berpendapat bahawa aurat wanita Islam bersama wanita bukan Islam adalah keseluruhan tubuhnya kecuali kepala, tangan dan juga kaki. Bagi wanita Islam yang tinggal bersama wanita bukan Islam, sebolehnya cuba untuk memelihara aurat anda walaupun sesama jantina. Jika kerana keperluan atau atas sebab yang terdesak, maka bolehlah mengikut pendapat kedua iaitu hanya mendedahkan kepala, tangan atau kaki sahaja. Paling penting ia tidak menimbulkan fitnah kepada diri anda sebagai seorang wanita Islam. Saya harap jawapan ini dapat membantu pertanyaan tadi. Atas jawapan Prof. Fatin sebentar tadi, seterusnya kita akan pergi ke soalan kedua daripada saudara Haris Zainal, iaitu bagaimanakah menjaga aurat dapat mengelakkan berlakunya sumbang mahram dalam kalangan ahli keluarga. Dipersilakan Dr. Dalila. Terima kasih atas soalan berikut. Seperti yang kita tahu, aurat bagi kita juga mempunyai batas aurat dalam kalangan ahli keluarga. Contohnya anak perempuan dan anak lelaki dengan ibu bapa dan adik-beradiknya yang haram dikahwin adalah dari pusat hingga lutut. Aurat perempuan dengan sepupu lelaki yang halal dikahwin adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan tapak tangan. Aurat adik ipar dengan abang ipar adalah seluruh tubuh kecuali tapak tangan. Penjagaan aurat dalam kalangan keluarga adalah penting bagi mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Pendedahan ini perlu diperincikan lagi apabila anak-anak bersama dengan ahli keluarga. Bahagian tubuh yang tidak boleh disentuh dan dilihat oleh keluarga itu sendiri untuk mengelakkan berlakunya sumbang mahram. Bahagian aurat anak-anak kepada ibu bapanya adalah pusat hingga lutut, tetapi untuk bahagian dari pusat dan ke atas hendaklah ditutup dengan baik sebagai tanda malu seseorang hamba, mengelakkan daripada pandangan yang menimbulkan syahwat. Perasingan tempat tidur antara ibu bapa dan anak-anak dianjurkan juga wajar diberi perhatian kerana apa yang diajar adalah sebab wajar kenapa ia perlu dipatuhi. Pemisahan tempat tidur anak ibu bapa dengan anak-anak adalah apabila anak mencapai 10 tahun. Perkara ini amatlah penting kerana terdapat banyak kes-kes di sosial media berkaitan dengan berlakunya sumbang mahram seperti abang atau bapa yang merogol anak perempuan, lebih-lebih lagi yang di bawah umur. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Dalila atas jawapan yang saya anggap mudah untuk difahami. Saya rasa itu adalah soalan yang terakhir daripada peserta kita pada kali ini. Nampaknya masa mencemburui kita. Isu hebat begini tentunya menjadi tumpuan kita sebagai remaja sendiri untuk dan juga penonton yang lain. Jadi kami dari pihak penganjur ingin meminta maaf kepada ketiga-tiga panel sekiranya kami ada kesalahan ataupun kesilapan dari segi teknikal dan sebagainya. Dan saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel kita iaitu Profesor Dr. Nur Fatin Amandi binti Rahmat,
Dr. Nur Dalila Diana binti Bandarsa dan Dr. Arisha binti Barimin kerana sudi bersama dengan kita semua untuk berkongsi ilmu dalam forum yang bertajuk Menutup Aurat Asas Generasi Rabbani. Saya harap semua pihak dapat ambil manfaat daripada forum pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul ars. Kita jumpa lagi di lain waktu insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.